Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kaizari Afindi, ini Ringkas TVS. Penduduk di Sarawak terutama di kawasan rendah diminta berjaga-jaga berikutan fenomena air pasang besar yang diramalkan berlaku di beberapa daerah di negeri ini. Malah sejak 2 hari lalu beberapa kawasan di negeri ini turut dinaiki air. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, Khairuddin Rahman berkata, pihaknya kini berada dalam mod operasi. Malah pasukan operasi kini bersedia untuk digerakkan dalam penugasan ketika banjir. Di Sarike, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sarike, Mahmudin Narudin berkata, fenomena itu mengakibatkan limpahan air di kawasan daratan yang boleh mengakibatkan banjir di kawasan berhampiran sungai. Katanya penduduk harus berhati-hati dengan mengelak daripada melakukan aktiviti yang berisiko dan bersedia dengan sebarang kemungkinan. Bomba sentiasa melakukan pemantauan di beberapa lokasi dan lokaliti yang dikenal pasti berisiko terdedah dengan bencana alam itu. Antara lain di Sebuyau, paras air naik sehingga hampir 1 meter terutama di kawasan feri Batang Lupar. Bagaimanapun, ia tidak melibatkan sebarang pemindahan mangsa. Seorang jururawat kerugian lebih RM6,000 selepas diperdaya sindiket penipuan atas talian. Mangsa dilaporkan telah melakukan 6 kali transaksi pindahan wang berjumlah RM6,462 sebelum menyedari dirinya ditipu. Menurut Ketua Polis Daerah Miri, Asisten Komisioner Lim Meng Siah, kronologinya bermula pada 25 Oktober lalu apabila mangsa menerima satu pesanan daripada aplikasi WhatsApp dari individu yang mendakwa dirinya dari syarikat pinjaman wang. Tertarik dengan tawaran pinjaman RM15,000 dengan bayaran ansuran RM185 sebulan, mangsa dikehendaki membuat pelbagai bayaran yang dianggarkan berjumlah RM6,462 ke dalam 3 akaun berbeza. Setelah bayaran dibuat, mangsa dijanjikan oleh syarikat berkenaan bahawa wang pinjaman akan dikredit ke akaun dalam tempoh 30 minit. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi mangsa apabila wang itu tidak dimasukkan sebelum mangsa bertindak membuat laporan polis. Kata Lim, kes kini disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan sebat jika disabit kesalahan. Selepas menamatkan tempoh pengajian yang panjang, sudah tentu Majlis Convocation menjadi saat yang ditunggu buat para gaduhan. Namun ketika dunia masih berdepan pandemik COVID-19, ia mungkin tidak dapat direalisasikan mengikut kelaziman sebelum ini. Dan untuk itu, Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak ambil langkah alternatif termasuk mengadakan majlis itu secara temujanji. Kita dah merancang, dah dipersetujui oleh our Chancellor untuk mengadakan convocation secara temu janji. Meaning the student will fix time bila dia nak datang ke kampus untuk menerima scroll tersebut. Dan scroll tersebut akan diterima dengan green screen hijau yang dah kita letak gambar whoever is supposed to deliver lah, our chancellor, ya. So dia akan terima dan dia ambil foto terus mengikut SOP semua lah. Family pun boleh bergambar tapi ikut temu janji. Ya, lepas dia punya giliran about 15 minit done.
Istiadat convocation dalam norma baharu secara virtual. Dalam pada itu, Dr. Jamil memberitahu kebanyakan pelajar menerima dengan hati yang terbuka cara yang disediakan oleh pihak UiTM dalam usaha mengekang penularan pandemik COVID-19. As if dia dalam atas stage dalam dewan, tapi it's actually virtual. Ada yang menerima, ada yang tidak mau, dia nak tunggu juga. Tapi most of them okay lah, reda lah. That's the only way forward for now. Nak bergambar, nak ambil scroll tu di depan bersama dengan the Pro Chancellor. Bertemu kembali. Kita beralih ke perkembangan COVID-19 dunia. Saban hari, angka kematian di seluruh dunia akibat COVID-19 terus meningkat. Jumlah kumulatif kematian global kini lebih 1.32 juta. Statistik Johns Hopkins University menunjukkan jumlah kumulatif kematian global akibat pandemik itu kini melepasi angka 1.32 juta. Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan lebih 246,000 kes, diikuti Brazil dengan lebih 165,000 kes. Manakala India dan Meksiko masing-masing merekodkan lebih 130,000 dan 98,000 kes kematian. Selain itu, kematian di United Kingdom melepasi 52,000 kes, Itali, Perancis, Sepanyol dan Iran pula masing-masing merekodkan angka korban melebihi 40,000 kes. Sementara negara yang melepasi angka 30,000 kes kematian termasuk Argentina, Peru, Colombia dan Rusia. Sedikit perkembangan sukan. Penyerang Atletico Madrid, Luis Suarez dikesan positif COVID-19. Ia sekaligus mengakibatkan Suarez terlepas pertemuan dengan bekas kelabnya Barcelona dalam aksi La Liga yang dijadualkan berlangsung minggu ini. Pemain berusia 33 tahun itu juga tersisih untuk memperkuatkan Uruguay bagi perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022 bertemu Brazil selepas dipercayai dijangkiti ketika berkunjung ke tempat lawan bersama pasukan kebangsaannya. Uruguay mengesahkan dalam satu kenyataan hari ini bahawa Suarez dan rakan sepasukannya Rodrigo Munoz serta seorang lagi kaki tangan Matias Ferrell akan mematuhi protokol COVID-19. Penggempur berbisa itu telah 9 kali membarisi Atletico dengan menyumbang 5 gol dalam 6 perlawanan La Liga. Hanya Michael Oyarzabal daripada Real Sociedad mencetak lebih banyak gol daripadanya tetapi telah beraksi 3 perlawanan lebih banyak. Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMS merancang untuk menganjurkan beberapa program dan pertandingan untuk memastikan tahap kecergasan atlet-atlet Muay Thai Sarawak berada di kedudukan terbaik. Presidennya Jumaat Ibrahim berkata cadangan itu tercetus susulan pembatalan Sukan Malaysia Sukma Johor pada tahun depan. Walau bagaimanapun, untuk tidak mematahkan semangat anak-anak Muay, kita akan berusaha untuk memantapkan semangat mereka, untuk memperkuatkan semangat mereka dengan berusaha untuk mengadakan beberapa kejohanan di dalam negeri Sarawak, di luar negeri Sarawak maupun di luar negara. Tujuan berbuat demikian adalah untuk memastikan yang anak-anak Muay Sarawak yang mewakili Sarawak untuk Sukan Sukma 2022 nanti, insya-Allah. Jumaat Ibrahim berkata demikian ketika dihubungi TVS pada Isnin. Bagaimanapun tambah Jumaat, ianya masih lagi di peringkat perancangan memandangkan cabaran menganjurkan kejohanan ketika negara berdepan pandemik COVID-19 berbeza dari kelazimannya. Walaupun belum secara ofisial diberitahu, kita nak mengambil satu langkah langkah kehadapan bagi memastikan anak-anak Muay Sarawak akan sentiasa siap siaga. Dan untuk bawa pengajuran kejohanan dalam negeri maupun di antara luar negeri, ini kita kena rancang betul-betul kerana ia memerlukan kewangan yang banyak dan tidak mudah untuk berbuat demikian. Justru itu, kita berharap sangat agar Majlis Sukan Negeri Sarawak, Sport Council Sarawak, Kementerian Sukan Sarawak akan sentiasa membantu dan bersokongan pada perancangan kita bagi memastikan anak-anak Muay yang bakal mewakili Sarawak untuk Sukma 2022 di Johor
akan siap siaga dengan tenaga fizikal yang kuat, mental yang kuat walaupun dah ditunda sampai 2020-2022. Dalam pada itu, Jumaat juga turut mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang bertanggungjawab yang telah banyak membantu persatuan itu sebelum ini. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kepada kita di luar nun, jaga diri kita orang sebab perjuangan menentang COVID-19 tu belum habis lagi. Jadi jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang diberi oleh SIDAK KKM. Kita jaga kita. Saya Gaizari Afindi, salam hormat dan jumpa lagi.